Dengan titik persamaan tu nanti kita dapat menggarapkan suatu ukhuwah persaudaraan yang cukup kukuh. Saya bawa satu contoh, tuan-tuan. Ya Allah, mudah-mudahan ujian yang turun ini Allah nyahkan wabak penyakit Covid ni. Itu sebab hujan yang turun ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyakkan berdoa. Ketika hujan yang turun ni, banyakkan berdoa. Doa je lah apa-apa, mudah-mudahan Allah SWT angkat wabak ini selebat hujan yang turun. Amin ya rabbal alamin. Kita ambil beberapa contoh di antara konteks wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ada 3 yang saya nak bawa untuk kita sama-sama muhasabah sama-sama. 1400 tahun sudah pun berlaku ketika perang Badar. Secara logiknya, ketika perang Badar, orang Islam dalam dapatan di antara 300 ke 313 sahaja yang ada. 300 atau ada catatan menyebut 313. Kafir Quraisy ketika itu 3,000. Saya nak menyebut tentang nusrah, pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab sami'na wa ata'na, dengar taat. Dia bukan sami'na wa asaina, dengar engkar, dengar tolak. Ini yang kita tak mahu tu. Ini kita tak nak tu. Benda baik kita ikut, benda tak baik janganlah buat. Selama mana benda itu tidak melanggar pensyariatan, terima je lah. Mungkin pada kita, di mata kita mungkin tidak suka, tapi di mata orang lain dia suka. Yang ni kita kena lihat pada pendekatan tu. Apa berlaku dalam perang Badar? Kalau ikut logik, kalah. Perang Badar kita akan kalah. Tapi disebabkan sami'na wa ata'na, kita menang. Menang besar. Kerana apa? Adanya nusrah Allah Subhanahu Wa Taala ketika itu. Perang yang seterusnya, perang Hud. Kalau kita lihat pada perang Hud, kewajarannya atau mustahil orang Islam boleh kalah. Sebab perang Hud, kumpulan orang Islam sudah pun bertambah ramai. Kurang lebih yang terlibat dalam perang Hud itu 10,000. Ramai itu 10,000. Kafir Quraisy ketika itu ada 7,000 sahaja. 7,000. Kalau ikut logik, 300 dengan 3,000 kita boleh menang. Ni kita ada 10,000 dengan 7,000. Maknanya tak ada masalah untuk menang. Tapi kalah, tuan-tuan. Perang Hud kita kalah, tuan-tuan. Nabi ketika tu ada di situ, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab tak adanya ukhuwah persaudaraan, tidak adanya ukhuwah dengar sami'na wa ata'na, tak ada, tuan-tuan. Saling apa? Saling berebut-rebut dengan harta yang banyak yang ditinggalkan oleh kaum musyrik ketika itu, yang memanah tinggalkan medan memanahnya, yang menombak tinggalkan tempatnya, masing-masing merebutkan harta. Hubbud dunia, zaman 1400 tahun dahulu pun dah ada hubbud dunia. Cinta, bila sebut harta, adanya cinta harta di atas dunia, kalah, tuan-tuan. Itu di antara amaran yang Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu pada kita betapa pentingnya untuk kita senantiasa meletakkan diri kita dalam satu kaedah yang paling sempurna. Kalau tak sempurna pun kita cuba azam untuk sempurna, untuk dengarkan jelaslah bahawa perpaduan itu menjadi pokok daripada segala kebajikan dan kebaikan, sedangkan perpecahan pula menjadi pokok kepada segala kejahatan dan bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita cari titik persamaan, jangan dibesarkan titik perbezaan. Di situ bermula perpecahan kita, di situ bermula perpaduan kita.
Lagu siapa tu? Lagu Andy Lala. Andy Lala nyanyi lagu tu. Andy Lala nyanyi, pergi tengok. Betul ke Andy Lala nyanyi lagu tu? Memang betul. Seikat bak sirih, segenggam bak serai. Jangan menjadi gunting yang gunting yang memisahkan, jadilah jarum yang mencantumkan. Sekarang nak jadi jarum kan nak jadi cincin? Nak jadi jarum kan nak jadi gunting? Kita tepuk dada, kita tanya iman kita. Mudah-mudahan saya doakan, insya-Allah. Tapi dalam perang Tabuk, orang Islam jauh lebih ramai dalam perang Tabuk. 70,000. Ramai tu. 70,000. Itu dipanggil perang Rum juga. Bersama askar-askar Rum. Ketika itu ada 150,000. Tapi kekuatan takwa ahuna itu tinggi. Yakin pada Allah itu tinggi. Saling bantu-membantu itu tinggi. Saling menjalinkan ukhuwah persaudaraan itu tinggi. Padu. Jadi adalah tidak mustahil kalau Allah nak berikan kemenangan dengan nusrah Allah Subhanahu Wa Taala. 70,000 dengan 150,000. Kalau logik akal kalah. Tapi kata Allah Subhanahu Wa Taala, innama amruhu iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Engkau menang, aku berikan kemenangan padamu kerana engkau telah pun berada dalam satu ukhuwah persaudaraan yang cukup kukuh. Itu yang kita kena ambil pelajaran, betapa pentingnya untuk kita hidup dalam kasih dan sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana perpaduan itu adalah rahmat. Manakala perpecahan pula adalah azab. Ini yang kita takut. Bila kita berpecah, azab turun. Hari ini tuan-tuan, hari ini kita sendiri pun tak tahu berapa lama lagi wabak ini akan berhenti. Tak tahu. Jangan salahkan makhluk wabak tu. Walau makhluk wabak itu adalah makhluk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanya diri kita, muhasabah diri kita. Kenapa Allah turunkan? Dalam minggu ni saya menceritakan tentang musibah itu penghapus dosa. Dalam SKKB, Sekeping Kuih Kongsi Bersama. Harap masih lagi boleh mendengar siaran dalam rancangan Sekeping Kuih Kongsi Bersama. Yang minggu ini saya bawa tajuk musibah penghapus dosa. Musibah penghapus dosa. Kadang-kadang tak masuk akal. Musibah penghapus dosa ke? Allah beri kita sakit, musibah. Itu kifarah, pengampun kepada dosa kita. Dosa banyak. Mana ada orang yang tak ada dosa? Semua orang ada dosa, termasuk orang yang cakap. Itu seterang ya. Itu sebab kenapa kasih sayang Allah itu sangat besar. Satu atar daripada Ibn Umar, kata beliau, selain dia adalah taman-taman syurga, majlis ilmu ini mempunyai keberkatan yang cukup besar, hebat, kadang-kadang tidak terjangkau di fikiran kita. Kata Ibn Umar, mana-mana di antara kita yang direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada dia mendengar atau dia yang menyampaikan, kemudian dia mengamat-amati, kemudian dia memahami, kemudian dia mengamalkannya. Hakikatnya, kata Ibn Umar, dia lebih baik, amalan itu lebih baik daripada ia sembahyang sunat 60 tahun lamanya. Subhanallah, maha suci Allah. Mudah-mudahan sedikit yang kita dengar, mudah-mudahan sedikit yang kita dapat amalkan dan kita dapat ambil daripada kebaikannya. Wallahu alam bissawab. Saya nak mulakan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Saya ulang sekali lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan tali Allah dan janganlah kamu
berpecah belah. Al-Imran ayat 103. Ayat ini kalau kita amat-amati, Allah tujukan ayat ini khusus kepada hamba Allah, supaya semua di kalangan kita wajib mengikuti perintah yang didatangkan dari kalam Allah Ta'ala, untuk kita berpegang teguh dengan agamanya yang telah pun diredainya, iaitu menjaga dan mempelajarinya serta meluruskan diri dan bersatu dalam menganutinya. Jadi itu cukup jelas, penerangan jelas daripada firman Allah Subhanahu wa taala, nakkan, mahukan supaya seluruh kita ini hidup dalam kesatuan, persatuan, saling bahu membahu, bantu membantu, yang muda disayangi, yang tua dihormati. Dalam satu dapatan hadis yang lain, la tadkhulul jannah, tidak akan masuk syurga. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada sahabat, la tadkhulul jannah, kata, tidak akan masuk syurga. Lalu sahabat bertanya, ya Rasul, siapakah mereka-mereka yang tidak akan masuk syurga itu? Apa mungkin mereka itu orang yang berdosa? Apa mungkin mereka itu orang yang tidak bayar zakat? Apa mungkin mereka itu orang yang hidupnya mensia-siakan kehidupannya? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, la tadkhulul jannah, itu ialah orang-orang hamba Allah yang memutuskan tali silaturrahim. Tidak masuk syurga. Nampak benda macam senang, tapi susah, tuan-tuan. Dalam satu lagi dapatan yang lain disebut, hendaklah kita senantiasa berhubung, hendaklah kita senantiasa menjalinkan silaturahim. Saya kira kalaulah dapatan hadis itu, hendaklah kita menjalinkan hubungan silaturahim, saya percaya semua orang boleh buat, termasuk orang yang cakap, tak ada masalah. Campur silaturahim, salam, beri salam, assalamualaikum, dah selesai. Tanpa berkomunikasi, tanpa kita bermuamalah, senang saja. Tapi baca hadis itu sampai selesai. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, jalinkan hubungan silaturahim kepada mereka yang memutuskan silaturahim. Itu satu cabaran tu. Hari ini semua kita lalui itu. Jalinkan silaturahim kepada mereka-mereka yang pernah memutuskan silaturahim. Kita tepuk dada, kita tanya iman. Kita tepuk dada, kita jangan tanya selera. Kalau kita tanya selera, memang payah.